Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa. Seorang tetamu berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya, dan seorang lagi akan kita hubungi melalui kemudahan Skype. Baiklah, topik yang kita pilih di ruang bicara hari ini ialah dasar kebudayaan negara, pacu industri seni, budaya dan warisan. Dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada tetamu kita yang berbahagia, Datuk Wira Dr. Norzari bin Hamad, iaitu Ketua Setiausaha Matek ataupun Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami terima kasih di ruang bicara ini. Dan seperti yang saya katakan, kita juga ada seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype. Jadi kita juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Lim Swee Jin, iaitu seorang ialah budayawan, seorang yang cukup aktif sebenarnya dalam bidang seni dan juga budaya. Jadi Prof, apa khabar? Ya, saya baik, bagus. Terima kasih banyak-banyak Prof kerana sudi bersama kami. Terima kasih juga. Ya. Okey, kita mulakan dulu perbincangan kita ini bersama dengan yang berbahagia, Datuk Wira Dr. Norzari bin Hamad. Kalau kita imbas kembali, Datuk, bila kita bercakap tentang dasar budaya inilah, dasar kebudayaan negara ini, saya masih ingat bahawa pada tahun 1971 sebenarnya kita dah pun ada satu dasar yang berkaitan dengan isu ini. Jadi kenapa agaknya masa itu dikenali sebagai dasar kebudayaan kebangsaan, betul ya? Kenapa agaknya kementerian merasakan bahawa satu dasar baru berkaitan dengan kebudayaan negara ataupun 2021 ataupun ringkasnya disebut sebagai DAKEN ini diperkenalkan sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Syarifawin dan juga bernama atas menjemput kami ke sini. Kalau kita imbau sejarah kebudayaan negara itu, ia berlangsung seawal tahun 788 sebelum Masihi. Dikatakan semasa zaman Kedah Tua sudah pun berlaku satu perkembangan kebudayaan. Ia berlangsung begitulah seterusnya. Sehinggalah pada tahun 1971 satu Kongres Kebudayaan Kebangsaan telah berlangsung di Universiti Melaya pada masa itu, dan hasil daripada kongres tersebut satu resolusi telah dibuat, dan resolusi itu disebut sebagai Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1971. Dan hasil pada resolusi tersebut, penggiat-penggiat kebudayaan seni dan warisan negara telah menggunakan resolusi tersebut sebagai satu garis panduan dalam menjayakan agenda yang berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian. Walau bagaimanapun, Dasar Kebudayaan Kebangsaan itu tidak pernah dibentangkan kepada kerajaan untuk dipersetujui. Dan setelah berlangsung selama hampir 45 tahun, pada tahun 2016, kami merasakan bahawa sudah tiba masanya untuk kita melihat ataupun mengkaji dasar kebudayaan kebangsaan tersebut, untuk kita teliti dengan perkembangan semasa dan bagaimana seharusnya dasar kebudayaan itu harus berlangsung dalam arena baru, teknologi baru dan sebagainya. Justru itulah pada tahun 2016 satu pasukan kajian telah melakukan kajian dan berpandangan bahawa satu dasar kebudayaan negara perlu dihasilkan, yang kemudiannya harus mengambil kira semua faktor-faktor yang berlaku dalam negara. Dan hasil daripada cadangan tersebut, maka kementerian telah bersetuju untuk merangka dasar kebudayaan negara, dan hasilnya alhamdulillah pada 28 April 2021 yang lalu, Mesyuarat Jemaah Menteri telah bersetuju memperlakukan dan bersetuju dengan dasar kebudayaan negara yang kita kenali sebagai DAKEN 2021 ini. Dan untuk makluman para penonton sekalian, ia mengambil satu pendekatan yang begitu holistik. Kita telah melakukan tidak kurang daripada 23 sesi libat urus yang melibatkan lebih daripada 1,000 orang penggiat dalam bidang kebudayaan kesenian ini. Dan hasilnya adalah yang kita hasilkan pada hari ini, satu dasar kebudayaan negara atau kita kenali sebagai DAKEN. Dan secara umumnya apa yang kita ingin hasilkan adalah
ataupun tagline kita yang mendasari dasar kebudayaan negara ini, Daken ini adalah negara maju, rakyat berbudaya. Kita ingin melihat dalam perjalanan kita di masa hadapan, negara ini harus menjadi negara maju dan pada masa yang sama rakyatnya berbudaya. Berbudaya dalam erti kata budaya nilai tinggi. Okey, saya juga tak dapat pandangan daripada tetamu kita yang berada di kemudahan Skype ini, iaitu Profesor Madya Dr. Lim Swee Tin, kerana saya difahamkan sebagai seorang sastrawan dan juga tokoh budayawan yang tidak asing lagi. Profesor Madya Dr. Lim Swee Tin juga sebenarnya terlibat dalam rangka apa yang disebut sebagai Daken 2021 ini. Saya ingin dapatkan pandangan Prof terlebih dahulu lah. Penglibatan Prof dalam rangka bersama-sama dengan kementerian merancang tentang perubahan dasar yang kita kenali sebagai dasar kebudayaan negara 2021 ini ataupun Daken 2021 ini. Apakah Prof merasakan bahawa memang jangka masa yang begitu panjang sebenarnya tahun 71 kita dah ada pun dasar kebudayaan kebangsaan, tetapi apakah Prof melihat bahawa dasar kebudayaan negara 2021 ini adalah tepat pada masa dan ianya memang perlu sangat-sangat untuk diketengahkan ataupun diperkenalkan? Komen daripada Prof. Reaksi anda. Ya, terima kasih banyak dan salam sejahtera juga saya ucapkan yang berbahagia dan KSU dan juga para penonton hatilah. Dasar kebudayaan saat yang disebut sebagai dasar 1970 mempunyai ataupun menggaris beberapa tujuan, khususnya dari segi pandangan kita, dari segi menggunakan jati diri bangsa kita, dan juga dalam konteks kita menuju satu kawasan kesejahteraan sosial dalam kalangan rakyat. Sebenarnya yang di dasar kebudayaan kebangsaan merupakan rumusan daripada sebab yang berlangsung selama 5 hari di festival itu. Akan tetapi dalam jangka waktu yang sudah mencecah setengah abad, kita merasakan sudah banyak perubahan yang berlaku dalam konteks Malaysia sudah pun bergerak jauh ke hadapan, sangat jauh ke hadapan. Kita sudah muncul sebagai satu negara maju dan kemudian kita juga merasakan bahawa budaya dalam kalangan rakyat harus dipertingkatkan lagi dengan secara yang bersungguh-sungguh. Dengan yang demikian, Daken ini merupakan satu rumusan yang dibukukan, dicetak, yang dibukukan untuk menjadi hala tuju kita, untuk menjadi pegangan kita. Sebab itulah, kalau kita perhatikan apabila kementerian menggubal Daken ini, ia dipenuhi dengan agenda-agenda pembaharuan, termasuklah perancangan-perancangan, plan strategi bagaimana kita dapat membawa masyarakat kita lagi jauh ke hadapan dengan lebih pantas. Dan saya melihat bahawa dengan perancangan yang begitu terperinci melalui Daken ini yang diterbitkan, digubal, disusun demikian rupa secara yang terperinci, ini akan dapat menjadi panduan yang saya fikir lebih tuntas dalam konteks kita membentuk apa yang disebut oleh yang berbahagia Datuk Wira tadi, untuk membina satu rupa bentuk bangsa yang berbudaya tinggi dalam konteks
negara Malaysia yang semakin berkembang maju dan kita berada juga dalam situasi daya saing ekonomi yang besar di peringkat global sebenarnya. Di samping itu, kita juga mempunyai warisan-warisan kebudayaan, warisan-warisan seni yang harus kita kembangkan dan kita suburkan, kita pulihara dan juga kita bina bersama-sama. Dan inilah hasrat saya fikir keseluruhan daripada Daken ini ialah untuk membawa bangsa kita menjadi satu bangsa yang hebat, berbudaya tinggi dan seluruhnya membawa ekonomi kita jauh ke hadapan, berdaya saing dan meletakkan Malaysia dalam satu kerangka kemajuan yang hebat. Saya fikir itu yang saya nampak daripada Daken ini. Apa yang disebut oleh Profesor Madya Dr. Lim Swee Tin. Jadi saya tertarik hati juga apa ni Datuk bila Datuk sebut tentang tagline untuk Daken 2021 ini, negara maju rakyat berbudaya, dan itu juga sepintas selalu disebut tadi oleh yang berbahagia Profesor Madya Dr. Lim Swee Tin. Tetapi saya percaya mungkin ialah dari segi kerangka dasar awam yang digubal itu dengan falsafah tertentu. Jadi mungkin kita boleh kongsi ianya juga ditekan dalam pengubalan Daken 2021 ini agaknya, Datuk. Boleh kita kongsi bersama? Ya, insyaAllah. Terdapat beberapa semangat dan sifat yang kita bawa dalam Daken ini yang ia memang telah mengambil kira dasar-dasar semasa kerajaan, umpama dasar wawasan kemakmuran bersama kita ambil kira dalam pembentukan ini untuk kita berikan satu semangat dan sifat baru kepada Daken ini. Dan di sini terdapat 5 komponen besar atau 5 semangat yang saya sebutkan tadi. Pertamanya adalah keterangkuman. Kita tidak mahu lagi orang melihat dasar ini terlalu eksklusif kepada satu kaum saja. Tapi ia haruslah melibatkan semua, inclusiveness, keterangkuman. Itu daripada satu daripada sifatnya. Yang kedua adalah kebersamaan. Maksud semua rakyat Malaysia ini harus bersama-sama menjayakan agenda pembangunan kebudayaan ini sendiri. Yang ketiga adalah semangat kebanggaan. Kita ingin supaya apa yang kita hasilkan sebagai satu budaya itu atau seni itu ada satu yang menjadi kebanggaan semua rakyat. Dan keempat adalah keterbukaan, dan yang kelima adalah holistik atau menyeluruh. Itu adalah antara 5 perkara yang kita jadikan sebagai satu semangat untuk kita suntik dalam dasar kebudayaan negara ini. Dan berbalik kepada apa yang disebut oleh Saudara Syarkawi tentang budaya nilai tinggi. Budaya nilai tinggi ini adalah satu bentuk budaya yang kita asaskan kepada tata susila terbaik, tata cara yang terindah serta intelektual yang tinggi. Dengan gabungan 3 elemen tersebut, tata susila, tata cara dan intelektual, kita yakin kita akan mampu menghasilkan satu budaya yang nilainya tinggi, yang dapat memberikan satu panduan, pedoman kepada seluruh rakyat Malaysia dalam kita menjalani kehidupan ini. Sebab itulah satu daripada matlamat yang kita sebutkan dalam Daken ini adalah untuk menjadikan produk kebudayaan itu sebagai penyumbang penting kepada pembangunan sosioekonomi negara. Tapi ia haruslah melalui satu bentuk penghasilan budaya nilai tinggi. Itu yang akan kita gerakkan bersama dengan seluruh agensi, seluruh rakyat Malaysia, tak kira sama ada kerajaan, swasta, badan berkanun dan sebagainya. Ia harus bergerak seiring, kerana kita sering nyatakan bahawa dokumen dasar kebudayaan negara ini adalah dokumen rakyat Malaysia, dokumen semua orang. Ia bukanlah milik motek semata-mata, tapi milik semua yang harus dijayakan bersama bagi kita menghasilkan satu negara seperti yang Profesor Madya sebutkan, satu negara maju, tapi pada yang sama kita mempunyai nilai budaya yang tinggi. Itu yang saya harapkan kami motek akan berjuang, berusaha supaya kedua-dua ini berjalan seiring. Reaksi dan juga respon daripada mereka yang terlibat dalam seni dan kebudayaan ini sendiri apabila Kementerian mengambil keputusan untuk memperkenalkan ataupun mengelengahkan Daken 2021 ini, apakah Datuk Wira melihat bahawa ianya mendapat sambutan yang cukup hebat daripada mereka yang terlibat dalam dunia kebudayaan, dalam seni dan sebagainya? Dari beberapa siri pertemuan yang kami adakan dengan penggiat-penggiat budaya ini, mereka menyambut baik usaha ini. Sekarang mereka dapat melihat bahawa budaya ini, seni ini, warisan ini perlu
gerakan yang mampu memberi satu sumbangan besar kepada pembangunan ekonomi negara. Justru itulah kalau kita lihat lebih lanjut lagi dokumen ini, Saudara Syarkawi, kita akan memfokus kepada 4 bidang. Satu yang adalah tentang warisan, berkaitan dengan bahasa dan kesusastraan, adat dan budaya, kearifan tempatan, tapak dan laman budaya. Sebagaimana yang kedua yang kita akan berikan fokus dalam dakik ini adalah tentang berkaitan dengan seni, seni visual atau seni persembahan sebagainya. Dan ketiga yang kita juga nyatakan sebagai fokus dakik ini adalah berkaitan dengan media. Bagaimana media cetak dan elektronik, audio visual, media baru itu harus berperanan dalam kita menggalakkan membentuk satu budaya baru yang berkaitan adalah tentang warisan seni dan juga budaya itu. Dan keempat yang juga menjadi fokus utama dasar ini adalah penciptaan. Kita harus menggalakkan lagi rakyat Malaysia untuk menghasilkan ciptaan-ciptaan, seumpamanya dalam bentuk seni binaan, landscape, rekaan ataupun perkhidmatan kreatif. Kerana inilah benda-benda yang kita lihat bahawa pembangunan kebudayaan ini ataupun isu kebudayaan ini adalah isu yang dinamik, isu yang perlu bergerak seiring dengan perkembangan teknologi dan sebagainya. Tanpa kita mengenepikan tentang ruh atau semangat yang ada dalam sejarah yang kita warisi semenjak dahulu. Itulah merupakan satu gabungan antara apa yang kita lalui pada zaman lampau dan bagaimana kita melihat masa depan tentang bagaimana budaya, seni, warisan ini boleh kita gabung jalinkan dengan menggunakan teknologi semasa, menggunakan wawasan semasa untuk kita tonjolkan sebagai satu elemen penting dalam pembangunan sosioekonomi negara. Okey, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini dan saya juga akan cuba sebentar lagi untuk mendapatkan pandangan daripada Profesor Madia Dr. Lim Sweetin. Tapi sebelum itu Prof, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Jadi Prof, jangan ke mana-mana, terus berada di mana anda berada, dan kepada anda juga yang sedang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, anda juga jangan ke mana-mana kerana lebih banyak lagi perkara-perkara menarik sebenarnya yang akan kita bincangkan bila kita bercakap tentang dasar kebudayaan negara 2021. Kita berehat dulu buat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang dasar kebudayaan negara 2021, pacu industri seni, budaya dan juga warisan. Tadi penjelasan yang cukup jelas sebenarnya telah pun kita terima daripada yang berbahagia Datuk Wira Dr. Norzari Hamad, itu Ketua Setiausaha Motek. Tetapi kita juga ingin dapatkan pandangan sebenarnya daripada yang berbahagia Profesor Madia Dr. Lim Sweetin juga berkaitan dengan isu ini. Sesuatu yang menarik dan penting sebenarnya Prof, apakah Prof yakin bahawa Daken 2021 ini akan berjaya, dan apakah Prof juga melihat bahawa ianya mungkin akan membawa ataupun membuka satu dimensi baru bila kita bercakap tentang industri seni, budaya, warisan negara itu secara keseluruhannya, Prof? Ya, terima kasih sekali lagi. Kalau kita lihat apa yang terkandung di dalam dokumen Daken ini, dengan strategi yang disusun dengan rapi, ada 39 strategi yang dirangka sebenarnya, dan melibatkan sebanyak 95 pelan tindakan dalam tempoh 5 tahun 2021-2025. Dengan strategi yang begitu tersusun rapi dan juga pelan tindakan serta melibatkan begitu banyak pihak seperti kementerian-kementerian dan juga pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, persatuan dan juga pelbagai agensi di bawah kementerian sendiri, saya mempunyai keyakinan yang besar. Saya agak optimis, saya sangat optimis dalam hal ini. Pencapaian kita dalam dasar kebudayaan kebangsaan yang lepas telah menunjukkan bahawa jika kita sama-sama bekerja, kita sama-sama berganding bahu dan menggembeling tenaga, kita akan
boleh mencapai sesuatu matlamat yang kita hasratkan. Dasar kebudayaan lepas antara lain yang ingin melihat perpaduan yang lebih kukuh dalam kalangan rakyat. Boleh dikatakan kita mempunyai prestasi yang begitu cemerlang sebenarnya. Kemudian kita juga melihat bahawa tiada elemen yang tertinggal. Tiada unsur-unsur budaya dari rakan-rakan kita, etnik di pelbagai tempat tanpa mengira wilayah, kawasan dan sebagainya, sehinggakan daerah-daerah terpencil telah dibawa masuk ke dalam kerangka besar kebudayaan kebangsaan kita yang dapat diterima serta memperkasakan. Jadi sehubungan yang sama, saya sangat optimis dapat merasakan bahawa jika kita bersama-sama, kita berganding bahu dan saling membantu serta memahami hala tuju Dakan ini serta kita menghayati hasrat, visi dan misinya, saya yakin kita akan dapat mencapai apa yang kita hasratkan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, melalui 39 strategi yang sudah direncanakan, termasuklah 95 pelan tindakan yang sudah dirangka sebegitu rupa. Jadi saya optimis dalam hal ini. Prof, begitu luahan secara ikhlas yang dilontarkan oleh Profesor Maya Dr. Lim Swee Tin. Tetapi bagi Datuk Wira sendiri, apakah Datuk juga merasa optimis? Kerana saya percaya bahawa walaupun ianya dilihat, ialah macam Prof sebut, ada 39 strategi yang dirangka, ada 95 pelan tindakan yang akan dilaksanakan, tetapi mungkin di atas kertas ianya sesuatu yang dilihat begitu hebat, begitu menarik. Tetapi saya percaya mungkin akan ada cabaran-cabaran dalam proses melaksanakan Dakan 2021 ini. Sekali lagi terima kasih Saudara Syakawi. Cabaran itu satu yang tidak dapat kita nafikan. Pasti ada cabaran dalam kita melaksanakan apa yang terkandung dalam Dokumen Dasar Kebudayaan Negara 2021 ini. Cuma kalau kita lihat kembali tentang masa yang diambil untuk kita hasilkan dokumen ini, serta libat urus yang saya nyatakan tadi, lebih pada 30 libat urus yang kita adakan, yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan negara ini, yang melebihi lebih daripada 1,000 orang telah pun kita temui. Dan hasil daripada libat urus tersebut rata-rata mengatakan bahawa dokumen ini adalah satu dokumen yang dinamik, yang boleh kita capai asal saja kita bersedia untuk melakukannya bersama. Dalam kita nak bercakap tentang cabaran, kita tidak nafikan sebenarnya saya sebutkan tadi. Cabaran itu pastinya ada. Dalam kita ambil saja daripada 7 teras yang dinyatakan itu. Sebagai contoh, kita ambil 2 teras. Teras pertama adalah pembangunan dan pengembangan budaya, dan teras kedua adalah pemerkasaan budaya. Kita kena terima hakikat bahawa di Malaysia ini adalah sebuah negara yang budayanya adalah begitu besar, seninya begitu besar, dan dalam kita ingin merencanakan perkara ini, seharusnya apa yang dinyatakan dalam dokumen ini sebagaimana yang disebutkan oleh Profesor Madya sendiri, yang kita mempunyai lebih daripada 90 pelan strategi, kalau ia dilaksanakan bersama, saya cukup yakin ianya boleh dicapai. Bagaimana kita ingin melaksanakan? Saya berbalik kepada sedikit mekanismenya. Kita akan memasukkan 4 institusi yang kita akan gerakkan bersama. Satu ialah institusi kekeluargaan, institusi pendidikan, institusi kemasyarakatan, dan juga institusi perkhidmatan. Keempat institusi ini kita akan gerakkan bersama, kerana tanpa peranan yang dimainkan oleh keempat-empat institusi ini, akan terdapat satu lompong-lompong yang barangkali akan melambatkan lagi pencapaiannya. Sebab itulah dalam pelan strategi yang kita rangkakan, terutamanya berkaitan dengan peranan siapa yang harus membuat apa itu, kita masukkan keempat-empat institusi ini, institusi kekeluargaan, pendidikan, kemasyarakatan dan perkhidmatan. Dan bila keempat-empat ini, institusi ini bergabung dan mendukung apa yang kita nyatakan dalam dokumen ini, saya cukup optimis, sebagaimana optimisnya Profesor Madya sendiri, bahawa kita insya-Allah akan mendapat menghasilkan sesuatu untuk masyarakat yang di negara yang maju, tetapi nilai budayanya adalah nilai
budaya nilai tinggi. Okey, Prof. Maria, Dr. Lim Swee Tin, ini pun satu isu yang menarik dibangkitkan oleh Datuk Wira Dr. Nozari sebentar tadi, iaitu tentang kelompongan yang perlu diisi sekarang ini dengan begitu serius sekali. Dan mungkin juga bila kita bercakap tentang kelompongan ini, Prof, kalau kita bandingkan dengan dasar kebudayaan kebangsaan pada yang telah pun dilaksanakan sejak tahun 1971 lagi, apakah bagi pandangan Prof sendiri bahawa Prof sudah dapat melihat bahawa dalam Dakan 2021 ini segala kelompongan yang wujud itu sudah pun berjaya diisi dengan begitu padat sekali, dan insya-Allah mungkin juga pandangan Prof bahawa ianya mungkin akan memberikan satu kesan ataupun impak yang cukup baik bila kita bercakap tentang dasar kebudayaan negara ini. Pandangan Prof. Saya melihat, saya meneliti sewaktu di peringkat awal lagi, kali ini kementerian dan juga pihak kerajaan telah melibatkan sangat banyak sektor, banyak kementerian, banyak institusi yang dirangkumkan sekaligus dalam apa yang dikatakan sebagai pengembelingan tenaga ke arah pencapaian matlamat dan juga wawasan Dakan ini. Kalau kita imbau tadi, Datuk Wira menyebut tentang institusi kekeluargaan. Bermula dalam institusi kekeluargaan lagi. Sudah pun diusahakan pelbagai perancangan untuk menjayakan wawasan ataupun gagasan ini. Kemudian institusi pendidikan ada disebut sebentar tadi, kemasyarakatan. Saya fikir sangat banyak agensi yang terlibat dalam hal ini. Dan itu tidak lagi dicampurkan dengan perkhidmatan yang begitu luas. Jadi kalau kita ada tujuh teras utama yang hendak dicapai dengan jayanya, seperti kemasyarakatan, keharmonian masyarakat, budaya nilai tinggi, kecemerlangan budaya, saya fikir penglibatan pelbagai agensi ini akan menjadi teras kepada kejayaan kita juga. Jadi 7 teras yang disebut dengan 4 institusi utama yang akan digembelengkan tenaga. Saya percaya ia kali ini merangkumi semua sekali, tidak ada pihak yang tertinggal. Kerana ini adalah satu impian besar kita. Pertama, seperti yang disebut, kita ingin mencapai status negara maju yang hebat, berdaya saing, terutama sekali ekonomi. Kita harus mempunyai kepribadian, jati diri bangsa, masyarakat yang tinggi juga, berbudaya tinggi juga. Jadi dalam hal ini, apabila dirangkumkan pelbagai institusi, dirangkumkan juga begitu banyak agensi yang ada, tidak dimasuk kira lagi persatuan-persatuan yang lebih kecil, sokongan orang-orang perseorangan yang begitu kita kenali. Dalam masa dasar kebudayaan kebangsaan dulu pun, banyak sumbangan yang kita terima daripada orang perseorangan, daripada pertubuhan kecil-kecil. Semua ini akan menyokong, saya fikir. Dan tidak setakat yang saya fahamilah, sudah tidak ada, saya fikir, lompang yang akan menyebabkan kecacatan di sana sini dalam usaha kita untuk mencapai matlamat Dakan ini. Kita bercakap Datuk Wira tentang apa yang disebut oleh Prof sebentar tadi, iaitu tentang institusi kekeluargaan. Datuk pun sebut isu yang sama. Dan sekarang ini kerajaan juga memperkenalkan tagline, iaitu kita semua sekarang ini adalah dianggap sebagai keluarga Malaysia. Jadi apakah itu juga sebenarnya Datuk Wira melihat mungkin akan memberi juga impak ataupun kesan yang cukup positif dalam membina satu masyarakat Malaysia yang betul-betul mempunyai budaya yang cukup tinggi sebenarnya dalam negara kita ataupun dalam diri kita. Terima kasih Saudara Syafrawi. Seperti yang saya nyatakan awalnya tadi, pembentukan budaya nilai tinggi itu harus bersandarkan pada 3 prinsip. Satu adalah tata susila yang terbaik, tata cara yang juga terbaik, dan intelektual yang tinggi. Tiga-tiga perkara itu akan mendasari kepada penghasilan budaya nilai tinggi. Dan di mana ini bermula?
seharusnya lah kita tak nafikan ia harusnya bermula di institusi keluarga. Di dalam institusi keluarga lah kita akan mula menyemai dan terus menyuburkan budaya nilai tinggi tersebut dengan berasaskan kepada tata susila terbaik, tata cara yang terbaik dan juga intelektual yang tinggi. Justru itulah kalau ditanya kepada saya bagaimana Daken ini boleh dilihat dalam konteks program Malaysia, saya cukup bersetuju bahawa apa yang kita nyatakan dalam dasar kebudayaan negara ini adalah juga mempunyai peranan yang besar dalam menjayakan agenda keluarga Malaysia itu. Yang kita lihat yang pentingnya sekarang, saudara sekalian, di akhirnya kita ingin melihat masyarakat yang maju tapi mempunyai budaya nilai tinggi yang boleh menjadi teras kepada ketahanan negara itu sendiri, yang akhirnya boleh kita gembelengkan untuk pembangunan ekonomi dan sosial negara itu sendiri. Tanpa ada satu jati diri seperti yang disebutkan oleh Prof. Madia tadi, saya rasa kita mungkin terpaksa berjuang dengan lebih hebat lagi. Tapi kalau budaya kita tinggi, jati diri kita kuat, insya-Allah kita dapat membentuk satu negara yang bersandarkan kepada elemen-elemen yang saya sebutkan tadi, iaitu keterangkuman, kebersamaan, semangat kebanggaan, keterbukaan dan holistik. Itulah antara perkara-perkara yang kita jalin gabungkan dalam pembentukan dasar kebudayaan negara 2021 ini. Okey, Profesor Mania, Dr. Lim Switin, anda juga tadi menyentuh tentang pendidikan. Ini juga bagi saya merupakan aspek yang cukup penting sebenarnya kalau kita ingin menjayakan Daken 2021 ini. Jadi apakah secara ikhlasnya Prof melihat bahawa mungkin dari segi sistem pendidikan negara juga mungkin perlu diubah suai supaya betul-betul dapat meninggikan lagi ataupun memberikan suntikan semangat yang berbeza sebenarnya kepada pelajar-pelajar kita, tak kiralah di peringkat mana sekalipun. Tapi apakah sistem pendidikan negara juga perlu disesuaikan dengan kehendak Daken 2021 itu sendiri, Prof? Saya secara peribadi melihat bahawa sistem pendidikan kita pada masa ini adalah antara yang terbaik juga. Saya melihat bahawa sistem pendidikan kita sesungguhnya juga bersifat menyeluruh. Di samping itu, apa-apa yang diasaskan dalam pendidikan kita sebenarnya sudah pun menuju ke arah masyarakat yang berbudaya tinggi seperti yang saya sebutkan tadi. Termasuklah intelektual ditekankan, berbudaya tinggi, bertata susila juga, dan serta membentuk satu kesatuan jiwa, hati, perasaan kita yang dikatakan keterangkuman dan holistik, kebersamaan dari segi falsafah bangsa Malaysia itu sendiri. Saya melihat bahawa kekuatan ataupun penekanan di peringkat pendidikan kita di sekolah, dalam sistem pendidikan kita, penghayatan kepada rukun negara masih berterusan dan mempunyai kedudukan yang penting dalam membina sasiah anak-anak bangsa kita. Saya sungguh teruja apabila mengetahui bahawa dalam sistem pendidikan kita elemen nilai diberikan perhatian, dan ini ada dalam dokumen Daken ini. Ada sebanyak 10 nilai bersama yang diberikan penekanan dalam Daken ini. Sebagai contoh, kita ada kerohanian, kemudian nilai budi, muafakat, kemuliaan ilmu, kesaksamaan, kesejahteraan, kesetiaan, kejujuran ataupun tulus ikhlas, keindahan dan juga kebersihan. Ini sudah diterapkan dalam sistem pendidikan di semua peringkat. Dan ini juga menjadi teras kepada amalan nilai murni yang hendak kita capai dalam wawasan Daken 2021-2025 ini. Dengan yang demikian, saya percaya bahawa sistem pendidikan kita akan menjadi asas yang kukuh. Di sana terletaknya asas yang kukuh, dan apabila dihubung kaitkan dengan pendidikan dalam institusi keluarga kita yang ampuh, saya percaya ini akan sangat kuat membantu kita dalam mencapai hala tuju Daken.
Saya dapatkan pandangan daripada Datuk Wira, Dr. Nazari, dan kita akan berehat sebentar lagi. Tetapi sebelum kita berehat, ini soalan yang dikemukakan oleh penerbit kita, Saudara Suhaimi lah. Dia menyebut tentang satu istilah yang cukup satu statement yang cukup menarik. Dia berkata begini, Prof. Liat liut kayu dan akar, bolehkah dilentur, dipatah tidak? Fahaman Prof berkaitan dengan isu ini ataupun perkara ini, soalan ini. Apa yang dapat Prof lihat sebenarnya, Prof? Saya, sebagaimana yang saya sebut tadi, saya agak optimis. Saya optimis dalam hal ini. Dalam hubungan pepatah yang disebutkan itu, kita sebenarnya mempunyai pelbagai lapisan generasi, pelbagai tahap aras generasi dalam masyarakat kita. Kalau orang selalu berkata bahawa generasi muda contohnya sukar dibawa ke dalam perbincangan untuk menjayakan sesuatu wawasan dan gagasan. Tetapi saya sebaliknya, saya melihat bahawa generasi muda begitu mudah dilentur, dapat memahami hasrat, dan jika kita dapat menyampaikan secara yang lebih bijaksana serta tersusun dan terarah, saya yakin bahawa generasi muda akan boleh memainkan peranan besar mereka, boleh dibawa ke tengah, boleh dibawa ke tepi, boleh diajak untuk sama-sama berganding bahu dalam menjayakan gagasan dan juga wawasan dasar kebudayaan negara yang baru ini. Terima kasih banyak-banyak Prof. Jadi seperti biasalah kita akan berehat sekali lagi Prof dan juga Datuk Wira kembali nanti, mungkin masa semakin suntuk, tapi ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan Datuk Wira dan juga Prof yang kita hubungi melalui kemudahan Skype, dan Datuk Wira tentunya berada terus bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Kita rehat buat kali terakhir. Tahu berkenaan dasar kebudayaan negara atau DAKN? Jangan lupa saksikan Majlis Pelancaran DAKN secara hybrid yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri, pada 26 Oktober 2021 Selasa di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Ikuti secara langsung di laman Facebook rasmi Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Jumpa nanti. DAKN, Negara Maju, Rakyat Berbudaya. Okey, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara Bernama TV. Baik, tadi telah pun jelas bahawa upacara perasmian ataupun pelancaran akan dilakukan pada 26 Oktober ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mungkin kita boleh kongsi Datuk Wira tentang konsep dan juga pengisian bagi majlis pelancaran DAKN itu nanti. Ya, kemuncak kepada dokumen DAKN ini adalah pelancaran yang akan disempurnakan insya-Allah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 26 Oktober nanti di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Dan apa yang kita ingin tampilkan dalam perasmian ini adalah, ataupun pelancaran ini adalah satu perjalanan budaya di Malaysia itu sendiri. Yang macam mana yang saya sebutkan tadi, ia bermula seawal 788 sebelum Masihi dan dianggap sebagai antara tamadun budaya terawal di kawasan Nusantara ini. Dan kita akan membawa penonton-penonton bergerak daripada zaman tersebut melalui satu perjalanan yang panjang hinggalah kita berjaya menghasilkan dasar kebudayaan kebangsaan 1971 dan cabaran-cabaran yang telah kita hadapi selama ini sehinggalah kepada penghasilan dasar kebudayaan negara 2021 ini. Dan insya-Allah kalau kita dapat mengikuti pelancaran tersebut, kita akan dapat merasakan bahawa budaya di Malaysia ini, tamadun budaya di Malaysia ini adalah antara yang terawal di Nusantara ini, dan justru itulah kita harus sama-sama membina, menjaga budaya tersebut dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan teknologi moden ini seperti saya sebutkan tadi, dan kita harus menerapkan
menerapkan budaya dalam konteks teknologi atau konteks kemudian perkembangan yang ada pada masa ini, yang akhirnya yang sering saya sebut berulang kali pada saudara Syakawi, kita perlukan sebuah negara maju tetapi rakyatnya adalah rakyat yang berbudaya tinggi. Itulah yang konsep falsafah yang akan kita tonjolkan dalam semasa perasmian DAKEN 2021 pada 26 Oktober nanti. Saya juga tertarik hati Datuk Wira. Saya difahamkan bahawa akan berlangsung juga apa yang disebut sebagai Minggu Budaya Malaysia 2021. Ini satu lagi program yang saya kira cukup penting kerana ini merupakan satu program baru yang dirancang oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Boleh kita kongsi sikit Datuk Wira tentang program Minggu Budaya Malaysia 2021 ini? Program Minggu Budaya Malaysia ini akan berlangsung daripada 25 hingga 30 Oktober 2021, dan semua agensi-agensi yang ada di MOTEK ini yang terlibat dengan kebudayaan seperti Istana Budaya, Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara, Aswara dan sebagainya akan terlibat langsung dalam menceritakan tentang perjalanan budaya negara itu sendiri daripada awal sehingga pada sekarang ini. Dan dalam proses tersebut, dalam proses penghasilan tersebut pada Minggu Budaya Malaysia ini, insya-Allah rakyat Malaysia akan dapat melihat dengan teliti tentang bagaimana kayanya Malaysia ini dari segi budaya, dari segi seni dan juga dari segi warisan yang kita ada. Kita tahu warisan Malaysia ini masih banyak yang belum kita terokai, yang belum kita hasilkan, dan itulah antara perkara-perkara yang dalam masa seminggu ini saya cukup yakin rakyat Malaysia yang mengikuti program Minggu Budaya Malaysia selama seminggu ini akan dapat melihat persepsi yang begitu jelas bagaimana budaya Malaysia itu bergerak seawal tahun 788 sebelum Masih sehingga kini. Kita seharusnya rasa bersyukur, saudara Syarkawi, kita dianugerahkan dengan budaya yang begitu tinggi, nilainya begitu hebat, seninya begitu halus, hasil ciptaannya, sehinggalah apa yang kita ada sekarang ini. Dan kita melihat sejarah ke depan, bagaimana semua elemen-elemen ini harus kita jaga, dan pada masa yang sama harus kita gembelingkan bagi penghasilan, bagi penjanaan sosioekonomi negara itu sendiri. Wira, saya tertarik hati dengan tema yang dipilih sempena dengan Minggu Budaya Malaysia, Bangkit Asal. Itu pun saya nak tahu kenapa tema itu dipilih. Bangkit Asal ini adalah satu manifestasi kepada usaha kita untuk mengembalikan semangat kita, mengembalikan asal usul kita, bagaimana budaya itu bergerak daripada zaman sebelum Masihi pada sekarang ini. InsyaAllah melalui perkara tersebut kita akan dapat merasakan bahawa kita ini adalah satu masyarakat yang kaya. Jadi tema Bangkit Asal ini dipilih supaya rakyat Malaysia dapat merasakan bahawa apa yang kita ada pada hari ini adalah merupakan suatu yang diwarisi semenjak zaman berzaman, dan itulah yang harus kita jaga, harus kita pupuk, harus kita semai di kalangan seluruh masyarakat Malaysia. Yang akhirnya saya sebut lagi sekali, Cik Syarkawi, kita memerlukan negara maju yang rakyatnya mempunyai budaya nilai tinggi. Itulah antara falsafah yang terkandung dalam tema Bangkit Asal itu sendiri. Baik, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, dan saya juga ingin mendapatkan pandangan daripada Profesor Madya, Dr. Lim Swee Chin, seorang sastrawan dan juga tokoh budayawan yang tidak asing lagi. Barangkali harapan Prof sendirilah, tentunya lah ingin melihat pengenalan DAKEN 2021 ini akan berjaya, dan tentunya lah harapan yang bermain dalam hati dan juga perasaan Prof sendiri bila kita cakap tentang DAKEN 2021 ini. Apa yang ingin anda lihat sebenarnya, Prof? Ya, saya memimpikan bahawa melalui dasar kebudayaan negara yang baru ini dapat semakin memperjelas tentang harapan kita bagi mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dalam kalangan rakyat kita keseluruhannya. Demikian juga seperti yang Datuk Wira sebut tadi, kita mempunyai warisan yang sangat kaya. Tanpa mengira wilayah, daerah, di mana-mana saja, kita masih boleh menggali banyak warisan
yang setiapnya mempunyai falsafah, mempunyai nilai yang sangat tinggi untuk kita memajukan lagi kebudayaan dan kesenian serta warisan kebangsaan kita. Dalam hubungan yang sama, saya ingin juga menganjurkan supaya kita terus meneroka. Kita harus terus meneroka. Dan ini selaras dengan apa yang termaktub di dalam dokumen Daken juga. Kita harus gigih meneroka untuk mencari akar kita yang di dalamnya tersirat pelbagai falsafah dan kekuatan. Dan kekuatan yang ada ini sama-sama kita dokong dalam konteks kita mencapai perpaduan antara kaum, perpaduan dalam bentuk kebudayaan dan keharmonian yang lebih kukuh, di samping kita dapat memupuk serta memelihara kepribadian kebangsaan kita. Saya fikir ini penting. Kepribadian kebangsaan kita merupakan cabaran untuk kita capai, kita hadapi. Dan sekiranya kita dapat sama-sama berpadu tenaga untuk mencapai apa yang dikatakan sebagai kepribadian kebangsaan yang kukuh ini, maka mudah-mudahan kita akan beroleh satu situasi, satu keadaan di mana perpaduan kaum dalam kalangan rakyat kita akan begitu kukuh dan padu, serta dalam waktu yang sama kita sentiasa bergerak ke hadapan untuk membawa negara ke era kemajuan yang lebih tinggi. Saya fikir ini hal-hal penting yang harus kita pegang dalam kita menjayakan Daken 2021-2025 ini. Impian daripada Profesor Madia, Dr. Lim Swee Tin, dan saya tahu Datuk Wira juga ada impian yang tersendiri sebenarnya, banyak telah dilontarkan. Tetapi selepas ini Datuk Wira, apa akan dia Motek lakukan selepas pelancaran oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nanti? Sebelum saya menjawab soalan tersebut, saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh penerbit. Saya rasa kenyataan tersebut menjadi satu falsafah yang cukup besar. Yang mana? Tentang, yang liut? Itu tadi. Dia memberi satu kefahaman tentang ketahanan diri yang perlu ada dalam jiwa seseorang itu. Tentang bagaimana cabaran yang mendatang harus ditangani, yang menjadikan kita tidak goyah kepada ancaman dan sebagainya. Kita harus bertahan. Saya rasa itu yang terkandung dalam falsafah yang cuba diceritakan daripada petikan tersebut. Dan saya, kalau sebut impian, saya barangkali berkongsi impian sama dengan Profesor Madia untuk melihat kualiti kehidupan kemanusiaan, bagaimana kita memerlukan kepribadian kebangsaan yang harus menjadi satu nilai pada diri kita sendiri. Dan dalam menyusun perkara ini ke arah pencapaian apa yang disebutkan dalam dokumen ini adalah kita memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Sebenarnya yang saya jelaskan daripada awal tadi, bahawa dokumen ini adalah dokumen yang bukan menjadi milik Motek. Ia adalah dokumen seluruh rakyat Malaysia. Justru itulah selepas pelancaran ini, malah sekarang pun kita sudah mula menyusun beberapa strategi. Pertamanya ialah kita akan membentuk Majlis Kebudayaan Negara yang terdiri daripada pakar-pakar dalam bidang ini untuk kita menyusun secara lebih terperinci tindakan-tindakan yang perlu diambil. Walaupun dokumen ini telah menjelaskan secara makro, tapi kita memerlukan pendekatan secara lebih perinci. Dan bagi pihak kementerian sendiri, saya akan mengetuai beberapa tangkuasa yang kita bentuk khas mengikut segmen-segmen, mengikut teras-teras yang telah kita bentuk. Terdapat 7 teras dalam dokumen ini untuk kita telitikan, untuk kita gembalikan semua rakyat Malaysia, bukan saja daripada satu kerajaan, tapi mereka swasta, NGO, malahan orang ramai sendiri, untuk sama-sama terlibat dalam menjayakan agenda besar. Ini adalah agenda besar negara. Agenda besar negara ke arah pembentukan apa yang disebutkan oleh Prof, pembentukan kepribadian kebangsaan. Kalau saya nak tambah lagi, ungkapan yang saya sebut adalah
masyarakat yang budayanya adalah bernilai tinggi. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Wira Dr. Norzari bin Ahmad Kandasuri bersama kita di ruang bicara ini. Banyak yang saya peroleh sebenarnya daripada apa yang Datuk Wira sebut, dan kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Lim Sweetin yang penuh dengan semangat, impian yang cukup hebat sebenarnya, dan bukan mustahil sebenarnya segala apa yang diimpikan oleh Dr. Lim Sweetin itu mungkin akan menjadi satu kenyataan yang akhirnya akan membahagiakan seluruh rakyat Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Lim Sweetin. Baiklah, kami juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang pandemik COVID-19. Jangan lupa tu, dan seperti yang selalu kami pesan kepada anda, patuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.